Penubuhan Pusat Kelestarian dan Pembangunan Kapasiti untuk Memelihara dan Memelihara Tapak UNESCO antara fokus Sabah. Anissa Dowles di Kota Kinabalu, teruskan. Ya, sahih. Sebuah pusat kelestarian dan pembangunan kapasiti telah diwujudkan di Sabah bagi memelihara dan memelihara tapak UNESCO Triple Crown di negeri ini. Penubuhan itu telah diluluskan oleh Lembaga Pemegang Amanah Taman-Taman Sabah. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Christina Liew berkata, Pusat Kelestarian itu berperanan sebagai pusat kelestarian dan pembangunan kapasiti bagi menjaga Triple Crown Sabah dengan lebih efisien. Selaras dengan kewujudan tapak-tapak UNESCO yang kini bersifat 3 serangkai ataupun Triple Crown UNESCO Sites di negeri Sabah yang menuntut kita untuk membuat satu kaedah bekerja yang berlainan dari dahulu. Kita ingin membuat satu inovasi pelaksanaan kerja untuk memenuhi keperluan-keperluan tambahan berikutan perolehan Triple Crown Sites UNESCO di negeri Sabah. Mereka ditemui RTM dalam majlis perasmian kursus Sustainable Development Goals di Taman Kinabalu, Ranau. Kursus yang bermula hari ini hingga 11 Mei ini diisi dengan perkongsian maklumat untuk memelihara tapak UNESCO dan disertai oleh pegawai di bawah Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah. Pemahaman dalam pengurusan perolehan dan kewangan terus dipertingkatkan bagi mengelak berlakunya ketidakpatuhan dalam pengurusan perolehan kerajaan. Ke arah itu, satu seminar pemerkasaan perolehan dan kewangan diadakan dengan penyertaan 250 pegawai terlibat. Seminar anjuran Institut Tadbiran Awam Negeri Intan Kampus Sabah dengan kerjasama Pejabat Setiausaha Kerajaan Sabah, Jabatan Akauntan Negara dan Perbendaharaan Malaysia Sabah ini susulan cadangan Ketua Audit Negara. Sebab banyak berlaku contoh-contoh ketidakpatuhan dalam pengurusan perolehan kerajaan seperti yang mana saya sebut dalam seminar tadi. Contoh macam perolehan yang tidak mengikut spek yang ditetapkan, kemudian pecah kecil dan juga improper payment dan isu-isu yang berkaitan. Dr. Muharir berharap agar seminar ini mampu meningkatkan kecekapan dan kompetensi para pegawai terlibat, khususnya dalam menguruskan perolehan kewangan kerajaan. Agensi pelancongan dialu-alukan untuk membuka lebih banyak pusat pelancongan bagi merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi pelancongan negeri. Ia sekaligus membuka peluang pekerjaan selain membantu menjana pendapatan masyarakat. Ketika ditemui media dalam majlis makan malam, Ketua Masyarakat Cina Tanjung Papat Kapitan Thomas Lau Chi Kiong yang juga Naib Presiden SAPP memberitahu daerah Sandakan berpotensi untuk dikembangkan menjadi antara destinasi pelancongan menarik di negeri ini. Ini kerana terdapat kawasan pusat biodiversiti di Sandakan yang belum diterokai oleh pemain industri pelancongan. Tentang pembangunan industri pelancongan. Sandakan memang mempunyai banyak bahan-bahan biodiversity dan nature. Tapi kita belum mencapai satu tahap yang memang boleh menggunakan ini sumber-sumber sepenuhnya. Sebab kita punya alam sekitar. Malang tidak berbau. Seorang bayi perempuan berumur 1 tahun melecur 70% dan ibunya AB Bini Jamedi 28 tahun melecur 50% akibat terkena air panas apabila bahagian dapur rumah runtuh di Ribu Wajar Batu 14 Sandakan pada petang Selasa lalu. Kedua-dua mangsa masih dirawat di unit rawatan rapi ICU Hospital Duchess of Kent. Ketika ditemui RTM, kakak kepada mangsa Nurhaina Jamidi memberitahu kejadian berlaku ketika keluarganya sedang sibuk membuat persiapan untuk majlis kenduri sempena Hari Raya Aidilfitri. Tiba-tiba dia terjatuh, jadi kami pun terkejut. Jadi bayi itu pun, yang itu dapur pun jatuh, sampai air panas itu pun periuk pun jatuh. Kami pun tak sedar sudahlah yang bayi itu, kami macam hilang kesedaran. Lepas tu mau adik saya cakap dia punya anak tolong dulu, baru kami sedar baby itu ada di situ.
Simpati dengan musibah yang menimpa keluarga berkenaan, Adun dilantik Datuk Jafari Waliam tampil menghulurkan sumbangan dan membantu membaiki rumah keluarga mangsa serta menziarahi kedua-dua mangsa berkenaan. Kita akan beli peralatan seperti bruti, papan, zinc. Kita akan beli pada hari ini. InsyaAllah mungkin dalam kita akan atur kita punya kelab 4x4 untuk buat gotong royong dalam masa terdekat. Ini yang kita cuba bantulah sebab kita tengok memang kalau kita untuk memohon rumah SMJ memang makan masa yang lama. InsyaAllah kita akan beli peralatan dia, kita siapkan juga dalam masa terdekat ni. Hari yang sepatutnya menjadi satu hari untuk mengadakan majlis kenduri bertukar tragedi apabila dapur rumah yang anda dapat saksikan ketika ini roboh ketika aktiviti persiapan untuk kenduri berkenaan, dan kejadian ini menyebabkan seorang bayi perempuan berumur setahun lebih dan ibunya berumur dalam lingkungan 28 tahun melecur terkena air panas akibat kejadian dapur runtuh ini. Salih Jikri untuk berita RTM. Ya, baik. Sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Terus ikuti berita wilayah untuk info semasa dan sahih. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Sahih dan Kesapuri. Baik, Anne, terima kasih.